Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria ini, 9 Rabiul Akhir 1446 bersama dengan 11 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Kita nama apa? Islam adalah cara hidup, di mana dalam perbincangan kita pada kali ini di bawah tajuk kesederhanaan, tidak melampau, tidak berlebih-lebihan dalam solat kita, dalam ibadat kita, dan juga dalam zikir dan doa kita. Jangan melampau. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang terlebih, orang panggil. Nak semangat dah buat benda baik ni, siapa orang panggil terlajuk, langgar peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh syarak. Jangan kita buat. Pasal itulah kata di para ulama Islam, al khairu fil ittiba'. Tulis kata-kata hikmah ni, al khairu fil ittiba' wasyarru fil ibtida'. Al khairu, tulis imla' tu, al khairu fil ittiba' wasyarru fil ibtida'. Mana kebaikan duduk di mana? Duduk di kita ikut hak Nabi ajar, dan keburukan itu apabila kita mereka-reka ibadat yang tidak dianjurkan oleh syarak. Ini di antara perkara yang perlu kita kena belajar sekarang. Jadi alhamdulillah dalam buku kita ni, Islam cara hidup ni penuh dengan keharmonian. Kita nak ajar masyarakat supaya harmoni, tidak berkelahi dalam perkara yang tak perlu dikelahi, bertoleransi, bertolak ansur dalam perkara yang perlu kita tolak ansur, dan kita juga bertegas dalam perkara yang kita kena tegas. Bukan maknanya tolak ansur kat pakai tolak ansur-ansur, akhir kali pak bawah lah kau duduk. Tak juga bahasa orang main bahasa. Dia panggil bertolak ansur ke tolak ansur-ansur. Tolak sikit-sikit, akhir kali muduk atas ni, bung, jatuh bawah. Lah. Supaya juga dengan dia main, orang luar dia main. Oh, dia kata orang Melayu. Tahu makna Layu? Layu ni kecuk. Orang Kelantan kata kecuk, Melayu. Oh, pupuk Melayu dia kata. Patut tak kuat pun. Jadi bahasa tu jangan duduk main kok kan. Jadi kita hari ni duduk dalam kategori bagi jemaah yang ada kitab buku ni, muka surat 219. Usah melampau dalam solat, zikir dan doa. Islam agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memandu hambanya ke jalan yang diredainya, berpandukan syariat perundangan yang diberikan mengikut kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Orang ni boleh solat berdiri, kena berdiri, wajib berdiri. Bukan pilihan. Tak boleh diri, duduk.
Nak solat, tak duduk, baring pun boleh duduk. Maknanya peringkat Allah Ta'ala beri mengikut kemampuan. Tak boleh puasa, boleh buka. Fa'indatu min ayamin ukhar, ganti pada hari lain. Kalau langsung tak boleh ganti, orang yang tua, stroke, tak larat, bayar fidyah. Jadi ada kelonggarannya dalam agama ini. Dan dia mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat seksa daripada kejahatan yang dikerjakannya. Na'udzubillah minasyarr. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada segala keburukan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Dalam perbincangan sebelum ini telah disebut beberapa contoh teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebahagian sahabat yang melampau dalam ibadat. Ingat kan? 3 orang sahabat mari siasat rumah Nabi, akhirnya dia kata apa? Tak nak kahwin, tak nak makan, tak nak tidur. Nabi kata apa? Oh, baguslah pemuda ibadat. Nabi kata la. Itu menyalahi sunnah fitrah. Yang betulnya kita puasa, kita makan, kita kahwin dengan isteri-isteri, dan kita juga beribadat malam dan kita tidur. Itu yang betul. Mana Nabi tegur, dalam bab ini akan disambung beberapa lagi model kesederhanaan dalam solat, zikir dan doa agar tasawur, tak bagi molek pelajar, tasawur, maknanya gambaran kefahaman kita tentang Islam lebih lengkap insya-Allah. Yang pertama adalah ibadat. Tidak mengangkat suara yang terlalu kuat. Tidak mengangkat suara yang terlalu kuat. Akak koho-koho, jangan akak kuat. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah kamu menguatkan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Carilah jalan tengah antara kedua-duanya itu. Kita tengok keadaan lah. Mana kalau kita imam, kita kena kuat suara. Oh, macam mana orang nak dengar belakang kalau sudah jadi imam dalam solat. Tapi kalau makmum, lah, kita hanya dengar di telinga kita saja. Ni ada sebahagian orang solat, termasuklah budak-budak kita ni pun ada juga ni. Dia baca derah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia gini kaedah dia. Kalau orang lain dengar sebelah tu, maknanya kuatlah. Kita baca Fatihah ni, kita je dengar, telinga kita dengar. Ini hikmat Allah tak mulut sini, telinga sini. Dia sapu dua tu. Sapu tak? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dengar tu. Tapi kalau orang lain boleh dengar tu, mana kuatlah tu. Itu dia punya kaedah yang perlu. Ada setengah imam ni, Masya Allah, rakaat ketiga, yang keempat, orang boleh hami belakang. Kita kata laju kuat tu. Nah, kalau kebetulan lah, tu boleh imam hak kita kenal, kita bagi tahu lepas solat tu, Ustaz, imam, kuat hantar baca tu, siapa anak boleh hami belakang. Ada imam hak betul, ada imam hak gitu dah dia tu. Orang panggil perangai lagu tu dah. Tak ada nak buat lah. Masing-masing nasihat menasihati, ingat mengingati. Kita pun ada silap, orang lain pun ada salah. Jadi kita tegur dia, dia tegur kita. Itu dia panggil lumrah kehidupan manusia. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat 110, Allah kata, mu jangan terlalu derah dan jangan terlalu perlahan sampai tak dengar. Ya, biar dengar kepada telinga kita. Menurut Al-Imam Al-Mufassirin Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pelajar-pelajar yang ada kitab, ada pensil, tulis Ibnu Abbas ni gelaran dia Habrul Ummah. Apa nama gelaran dia? Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ulama umat ini pentafsir Quran. Itu doa berkat doa Nabi dia, Allah Ta'ala buka dada dia. Apa dia jadi? Pentafsir Al-Quran, pakar dalam bidang tafsir Quran. Ibnu Abbas kata apa? Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah masa belum hijrah kah? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat
bersama-sama para sahabat, baginda mengangkat suaranya untuk baca Quran. Apabila didengari oleh kaum musyrikin, mereka mengutuk dan mencaci Quran. Muhammad baca apa tu? Oh, duduk marah. Mereka duduk kondem Tuhan dia. Apabila didengari oleh kaum musyrikin, mereka mengutuk dan mencaci Al-Quran. Tuhan yang menurunkan Quran, siapa dia? Allah. Dan orang yang diturunkan kepadanya Quran, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dikutuk, dikecam dan dikeji oleh puak-puak kafir. Lantaran itu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini untuk mengajar baginda agar tidak membaca Quran dengan terlalu kuat ataupun terlalu perlahan dalam solat, tetapi secara sederhana. Cukuplah sekadar dapat didengari oleh makmum, cukuplah setakat itu. Riwayat dalam Bukhari, hadis dalam Bukhari. Asal hadis itu dalam Bukhari. Baik. Dalam riwayat lain pula, Ibnu Abbas juga berkata bahawa ayat ini juga diturunkan untuk mengajarkan cara berdoa. Jadi para pelajar jangan pening. Ayat ini kadang-kadang dia turun sekali, ada sampai 3 kali turun dalam peristiwa yang berlainan. Ayat sama, peristiwa yang berlainan. Jadi dia panggil ta'addud an-nuzul, ataupun berbezanya sebab nuzul tapi ayat yang sama. Alhamdulillah. Jadi lagi luas dia punya tafsiran. Jadi Ibnu Abbas kata ayat ini juga turun kepada nasihat kepada siapa? Kepada para jemaah, para sahabat dalam berdoa. Bila kita nak berdoa tak payah bertempik derang lau, jangan. Itu dia punya kaedah berdoa. Demikian juga pandangan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ayat ini diturunkan untuk mengajar adab doa. Jadi ada 2 pandangan, salah satu solat, satu lagi adab berdoa. Fokusnya firman Allah Ta'ala ini mengajar kita supaya bersederhana antara 2 perbuatan, iaitu tidak terlalu menguatkan atau terlalu memperlahankan bacaan sampai orang tak dengar. Ini dalam bab mana ni? Dalam bab mana tu? Dalam bab doa. Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari, pelajar-pelajar tanda. Abu Musa Al-Ash'ari, apa nama dia? Nama dia apa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan. Kita kena ingatlah nama-nama sahabat ni, gelaran dia sekian, nama dia sekian. Abdullah bin Qais, Abdullah Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Apabila kami berada di tempat tinggi, kami bertakbir. Naik tempat tinggi kita pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bertahlil la ilaha illallah dengan suara yang kuat. Dengar. Takbir bukannya menyanyi. Takbir dengan suara yang kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Nabi kata, wahai manusia, para sahabat semua, berlemah lembutlah dalam perbuatan kamu. Tak usah duk bertempik, tak usah duk melaung. Kerana kamu bukan menyeru Tuhan yang tuli dan Tuhan yang tidak ada. Allah dengar, perlahan pun tak apa. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Bahkan Allah ada bersama-sama kamu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Maha suci namanya, maha tinggi kedudukannya. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi apa dia maghza hadis?
Hadis ini memberi nasihat tentang apa? Al-Imam At-Tabari rahimahullah telah berkata, pengajaran hadis ini adalah larangan mengangkat suara ketika berdoa dan berzikir. Demikianlah pendapat ulama salaf dari kalangan ulama sahabat dan para tabi'in. Tengok ni. Jadi ulama salaf larang zikir. Mari zaman kita ini bukan cakap melau zikir, menyanyi, berjoget pula. Oh, dia main zikir ni. Tengok dia punya cara bergoyang, dia punya zikir, berdiri, melompat pun ada. Kita kata ini rekaan, tidak diambil daripada sunnah Nabi SAW. Para pelajar, para jemaah, tak usah kagum lah. Siapa saja buat, kita kata kalau menyalahi sunnah, tinggalkan. Tinggalkan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pula berkata, pelajar-pelajar kita ni, Imam Nawawi nama apa? Nama apa Imam Nawawi? Tiap minggu belajar kita azkar, tiap minggu belajar kita hadis arba'in. Nama Nawawi tak ingat? Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ingat nama dia tu? Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria itu gelaran dia, Yahya bin Sharaf. Nawawi kata apa rahimahullah? Dia kata mengangkat suara hanya boleh dilakukan apabila orang itu jauh. Bila kita nak cakap orang jauh baru kita angkat suara. Supaya dapat didengarinya. Sedangkan kamu menyeru Allah yang Maha mendengar dan Maha dekat dengan hamba-Nya. Hadis ini mengajar kita supaya merendahkan suara ketika berzikir, sekiranya tiada keperluan untuk mengangkatnya kerana ia lebih menghormati dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia nak hormat ni, zikir perlahan-lahan, tak usah kuat-kuat. Namun sekiranya keadaan memerlukan kita untuk melakukannya, keadaan terdesak contohnya, atau kita nak ajar budak-budak yang tak reti zikir ni, maka bolehlah berbuat demikian, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Tapi bukan secara mutlak. Maknanya kalau nak angkat suara zikir kuat-kuat pun Nabi larang. Bagaimana jaga zikir bergoyang? Tak ada zikir bergoyang. Ni bangun duduk hayu-hayu ni, apa cerita? Bergoyang. Tu dia panggil bukan zikir lagi tu. Zikir ni orang tenang-tenang. Duduk tenang, duduk orang panggil bersopan. Apalagi kalau zikir bergoyang, menari campur laki-laki perempuan, lagi menyalahi peraturan 2 kali. Tak usah kagumlah kita. Tak usah kagumlah kita dengan apa orang buat. Sekiranya tidak ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang komen. Dia kata, Ustaz, Nabi pun bergoyang. Bila dia atas unta kan? Unta kan gerak ngek gitu. Tu Nabi goyang. Bukan Nabi goyang, unta goyang. Mungkin buat surau yang boleh goyang atas tu tak apa. Ni kita bangun duduk joget, duduk menari. Apa punya tu? Dia pakai baju jubah hok gembok gitu tu. Topi panjang itu, piak, pusing, piuk. Allahu Akbar. Ana ingat dulu dia panggil satu kumpulan, dia panggil ulak apa ni, zikir makrifat. Dia pusing kepala. Pusing la ilaha illallah, pusing. Allah akhir itu masuk ke hati mula. La ilaha Allah, pusing. Akhir kali kepala dia pusing, piuk macam kepah. Pokok ni. Jadi masa tu Allah irham ayahanda kita ada majlis agama minta supaya tuan guru Haji Abdul Rahman ni gi nasihat ke puak-puak hak duduk berzikir pusing kepala. Ya pening lama-lama kau tahu. Ni otak kita ni tak boleh pusing kuat-kuat. Pening. Gi. Hoi. Masa nak masuk nak pergi ke tempat nak ceramah tu, toko batu, batai kayu ada. Maknanya salah cakap malam ni hancur kereta. Itu dia punya amaran. Ni mula arwah ayah ni cerita. Jangan main. Dekat. Gi ketua besar tarekat tu ada sini depan nak dengar kawan ni kata gapo. Jangan main. Berani orang panggil berani.
Setengah orang ni kalau orang magi nak nasihat dia lari. Tak, dia mari depan. Allah Taala nak beri hidayah lah. Dia mari. Bila mari, jadi arwah ni cerita ada satu hayawan ni nama dia bokbong. Kenal ke bokbong? Kenal bokbong? Tak kenal budak-budak ni. Bokbong kenal? Tak tahu. Bokbong ni nanti apa ni kalau bahasa Malaysia? Kau dia Musa. Apa? Cempelan. Tengok bokbong ni. Bukan apa dia bokbong ni. Nama dia hayawan. Dia ni kerja dia nak makan ayam. Bokbong. Bokbong ni dia makan ayam. Musa. Besar dia pusing ni tengok gambar dia ni. Nampak? Musa ni bila nak makan ayam, dia pergi dekat ayam, dia pusing kepala, piu siapa ayam tu pening, kap dia ikat. Bila kawan ni Allah arwah ayah ni cerita bokbong ni. Bokbong. Ada gitu. Dia tulis ada nama ke bahasa dia dah tu bokbong dia tulis. Monggosit apa dia kok bahasa sains. Tulislah BOKBONG bokbong tu gambar Musa ni. Jadi bila kawan ni duduk cerita bokbong pusing kepala kuat-kuat ni, akhir kali menangis si Tok Syekh tarekat dia menangis. Dia kata Tok Guru kata kita bokbong. Menangis. Alhamdulillah akhirnya dia tinggal perbuatan yang pelik itu. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang kita nasihat ringkas je. Tapi masuk dalam hati orang, berubah mereka, insya-Allah. Tapi syaratnya orang nak nasihat tu kena ikhlas. Barulah dia kata dari mulut ke hati. Kalau kita nasihatkan nak cari glamour, nak nyuruh, tak sedut cakaplah. Tak masuk dalam hati orang. Masuk dalam telinga kanan, telinga kiri pun sombak tobik, tak dengar. Ini bahaya. Allahu akbar. Baik kerja bokbong ni mabi cerita. Marah dah orang pula bak bokbong kita ni. Baiklah mari kita cerita hal lain pula apa. Habislah kita cerita apa ni zikir kuat-kuat ni tak ada. Pasal itulah pelajar-pelajar kita belajarlah, jujurlah dengan ilmu yang kamu belajar. Ni pelajar ni depan kita dia zikir molek-molek. Bila dia jadi tu imam, boleh speaker dipanggil mic hok pilot tu, Allahnya lau bertepik. Kita duduk belakang dia berterkejut. Awal guana gini mana ni tak khabar. Mana ilmu yang kita belajar? Ilmu ni bukan belajar depan kita ya. Kita kena jujur dengan ilmu yang kita belajar. Itu sepatutnya. Baiklah. Contoh yang kedua. Memperlahankan suara semasa berzikir selepas solat. Ini fokus tajuk kita ni. Memperlahankan suara semasa zikir lepas solat. Firman Allah Ta'ala, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah diri. Kita nak zikir ni kita kena khusyuk, tawaduk kita kepada Allah, rasa takut serta tidak meninggikan suara pada waktu pagi, pada waktu petang. Selain itu janganlah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang lalai yang tak berzikir. Surah Al-A'raf ayat 2:5. Ayat ini Tuhan kata apa? Perlahan, dunal jahri, jangan kuat suara dalam zikir kita. Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, maksud ayat Quran ini dengan tidak meninggikan suara ialah tidak menguatkan suara, cukup sekadar dapat didengari oleh diri sendiri saja. Bila kita nak zikir, cukup kita kata subhanallah, 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 subhanallah. Ada setiap orang bergerak jari bila kita zikir subhanallah, subhanallah. Tak payah tunggu untuk imam. Sebagaimana firman Allah dalam ayat sebelum ini juga, carilah jalan tengah, wabtaghi baina zalika sabila,
Ayat-ayat tadi, carilah jalan tengah antara kedua-duanya yang bermaksud sederhana, antara kuat dan perlahan. Maknanya jangan terlalu derah, mengganggu orang, perlahan, cukup untuk kita dengar. Tengok ni, berkata Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, kata-kata khatib ni anda letak dalam buku ni. Tuan-tuan yang ada kitab, mana buku kita? Buku zikir lepas solat kan? Zikir pagi petang. Dalam buku tu sudah ada, kita letak kata-kata Al-Khatib Asy-Syarbini. Khatib Syarbini kata rahimahullah, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i ketika menghuraikan adab zikir lepas solat. Ni buku kita ni. Buku kita ni ada, ataupun Hak Rumi pun ada juga. Anda ambil mana zikir lepas solat ni, dalam buku ni ambil di mana? Ambil dalam kitab Al-Khatib Asy-Syarbini, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Tulis ni baca. Nota kaki ada tu. Mughni Al-Muhtaj. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala meletakkan satu tajuk. Apa dia? Dia ambil daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ni dalam di akhir buku ni, buku adab salat. Khatib kata apa? Wa yusannul israru bid-du'a'i biz-zikri wad-du'a. Disunatkan memperlahankan bacaan zikir dan doa, illa an yakuna imaman yuridu ta'limal ma'mumin fayajhara bihima fa idza ta'allamu asara. Kecuali imam yang hendak mengajar para makmum yang baru belajar tentang solat dan zikir. Mana ada budak baru mari belajar, maka bolehlah imam tu ajar dalam masa 3 hari. 3 hari ke 2 hari ke, cukuplah setakat dia pandai. Jangan belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat lah. Setelah mereka mempelajarinya, maka diharuskan bagi imam menyaringkan suara, angkat sikit suara biar orang dengar. Setelah mereka mempelajarinya dan memahaminya, maka bacaan zikir dan doa tersebut adalah diperlahankan. Dalam kitab ni kita sudah ada. Dalam kata-kata ni sudah ada dalam kitab kita. Apa dia? Zikir lepas solat. Zikir apa ni, pagi petang lepas solat ni kita ambil dalam kitab Fiqh Syafi'i, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Ada setengah orang, ambil mana zikir ustaz ni pelik. Orang lain macam-macam zikir baca lepas solat. Kita kata ambil daripada fiqh mazhab Syafi'i, bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ajar ni. Tapi apa boleh buat? Dia panggil arus perdana, tak ikut hak ni. Dia ikut hak dia. Lepas solat, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Cuba cari riwayat sahih ke tak sahih. Hak sahihnya Nabi lepas solat, Nabi kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tayyib jalal ikram. Pelajar-pelajar jangan bimbanglah. Apa yang kita ajar ni bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih insya-Allah. Jadi belajar lagi. Maka tengok dalam kitab Khatib Syarbini kata, kita boleh ajar sekadar orang tak pandai. Ni belakang kita, ni awak jadi imam, belakangmu siapa ada? Ada ustaz kita, ada tok guru kita, ada tok syekh kita. Patut bodoh belakang tu, mau kena ajar dia zikir. Tengok. Wa iza ta'allamu asara. Bila dia orang pandai berhenti. Jadi pelajar-pelajar hak mari kita suruh zikir baca kad kuning tu belaka. Hafal masing-masing bawa, kita kata alhamdulillah, harmoni. Tenang-tenang je, tak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ini. Dalam sebuah kitab lagi. Ambil. Hari ni kita tak pergi lain. Kita pergi fiqh mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita di sini kita dah ajar fiqh mazhab Syafi'i. Tengok dalam kitab Fathul Mu'in. Tu ada ni. Dalam kitab Fathul Mu'in dia kata apa? Dan disunatkan zikir dan doa dengan sir. Pelajar ada kertas terpegang. Tulis molek. Balik tepek dinding. Tak dalam kepala, dalam hati. Dan disunatkan zikir dan doa dengan sir. Sir itu makna perlahan. Selepas daripada sembahyang, iaitu disunatkan suara perlahan bagi zikir dan doa bagi orang yang sembahyang seorang diri dan makmum dan juga imam yang tidak berkendak mengajar mereka yang hadir. Dah orang
Tak kira orang tua-tua ni, tua ke diri, tak reti lagi nak zikir lepas solat. Tu email kena ajar seumur hidup. Nah, ni tarah OKU besar ni. Tak pagi ni sekali. Jangan. Dan yang tidak berkendak kepada mereka itu berkata amin. Manakala kita nak doa, kita kena sebut sikit biar orang boleh kata amin. Kalau kita nak doa, supaya orang amin. Kalau tidak, doa sorang-sorang perlahan. Bagi doanya yang ia memperdengarkan doa itu pada mereka. Yakni kalau mahu mereka yang hadir atau mahu mereka itu mengaminkan doanya itu, maka ia menjaharkan, mana kuatkan sikit. Bukan lau, kuat sikit. Zikir dan doa itu. Dan banyak terdapat hadis-hadis berkenaan keduanya, yakni berkenaan dengan zikir dan doa lepas solat. Dalam buku ni anak kumpul ada 10 bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 bacaan ada. Tengok dalam kad kuning kita tu. Kata Syekh, aku dah sebut sebahagian dalam kitab di Irsyadul Ibad. Tak apalah. Maka di sini. Tengok bawah tu. Kemudian Tuan Syekh kita bawa hadis tadi. Hadis yang kita sebut tadi, hadis yang Nabi kita tegur sahabat-sahabat, zikir kuat, bertakbir kuat dalam bila naik bukit. Nabi kata slow, perlahan. Arba'un ala anfusikum, membuka panggil Tuhan yang tuli. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dia kata akhtaru lil imam wal ma'mum. Aku pilih, tengok terjemahan dia. Aku pilih, saya memilih bagi imam dan makmum adalah ia melakukan zikirullah selepas salam daripada sembahyang, dan hendaklah keduanya imam dan makmum merendahkan suara zikir. Melainkan kalaulah ianya adalah imam yang mahu supaya dia pelajari zikir daripadanya, maka dia nyaringkan suaranya sehingga ia merasakan bahawa telah dipelajari makmum zikir daripadanya itu. Lepas itu hendaklah ia rendahkan suaranya. Ambillah itu dalam kitab Fathul Mu'in. Tengok kata Syekh faedah. Kata Syekh kami Ibn Hajar, adapun terlalu amat sangat dalam meninggikan suara dengan zikir dan doa dalam masjid sehingga mengganggu orang sembahyang, maka itu dilarang. Mana haram perbuatan itu. Enggak kita dengan speaker, dengan suara yang begitu kuat, di belakang kita ada orang duduk solat, orang duduk masbuk, lau kuat-kuat, maka ini perbuatan dilarang. Takkanlah kita ibadat boleh larang. Larang sebab mengganggu orang. Hati-hati para pelajar. Jangan ikut kita punya cara, kita ikut apa yang dicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tengok kita. Kesederhanaan dalam hal ini bermaksud seorang imam itu hendaklah memperlahankan suaranya dalam zikir selepas solat. Hal ini demikian kerana ia selarah dengan adab zikir dan doa. Satu. Dua, mengelak daripada mengganggu jemaah lain yang mungkin masbuk, makmum yang terlewat dan sedang menyempurnakan solat, atau jemaah yang sedang melakukan solat sunat. Ada jemaah ni nak cepat, dia nak pergi kerja, dia nak pergi atas, nak pergi mana-mana lah. Jadi lepas solat dia zikir, lepas tu dia solat sunat. Kita duduk pereh sini, laung sini, ada orang masbuk, ada orang itu, maka itu dia panggil mengganggu perjalanan. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita nak kuliah ni pun kita kena tunggu dulu. Lepas solat kita solat sunat, lepas tu baru kita mula kuliah. Jangan baru lepas maya pakai bang ceramah lah. Tak boleh mengganggu orang nak solat sunat. Tidak boleh. Orang lain nak solat sunat maghrib dengan isyak, awak balik rumah lah tu. Nah, jadi ini panggil suasana yang berlaku. Wadah? Jelas bang? Tahu dah. Tahu tak apa kata orang. Dah belajar, buat ikut. Jangan belajar ikut orang. Kita ada ilmu tapi ikut orang. Boleh zikir kuat-kuat agak, boleh jadi tu email agak, oh banggalah tu. Nah, mic pula duduk, mikrofon pula duduk telinga duduk mulut ni jadi pilot. Tak palik ke belakang langsung. Tak tahu ada orang tak ada orang. Kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku sebahagian besar daripada masjid-masjid di negara kita ini. Wallahu a'lam. Baiklah. Baik. Kita berpindah pada contoh yang ketiga. Tidak melampau dalam berdoa. Ditulis. I'tida' fi doa. Firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin.
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam perkara yang diminta dan perkara yang meminta. Jadi kita minta dengan suara yang perlahan, dengan hati yang khusyuk. Surah Al-A'raf ayat 55. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala juga berkata, orang Islam yang terawal sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa, tetapi tidak dapat didengari suara mereka ini kerana ia berupa bisikan antara diri mereka dengan Tuhan. Dia tengok sahabat-sahabat menangis doa, kita tak tahu dia kata apa, sebab dia bisik dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Ta'ala maha mendengar. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ingatkan dalam surah Al-Mujadilah, Allah Ta'ala dengar suara perempuan mari mengadu ke Nabi SAW tentang suami dia. Aisyah kata apa? Aku di sebelah tabir, aku tak dengar dia cakap apa, tapi Allah dengar. Min fawqi sab'in samawat, Allah Ta'ala dengar apa yang diceritakan oleh wanita tersebut. Masya Allah. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Allah juga menyebut dalam firman yang lain, iznada rabbahu nidaan khafiyya, iaitu apabila baginda Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, perlahan ya, nidaan khafiyya, tak bertempik dia. Surah Maryam ayat 3. Ibnu Jurayj, seorang ulama tafsir, berkata, perbuatan mengangkat suara bertempik dan melampau merupakan perkara yang dibenci ketika berdoa. Jangan duduk tepik-tepik doa. Kita diajar agar bertenang dan merendah diri semasa berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini, sesungguhnya Allah tidak suka akan golongan yang melampau dalam berdoa dan lain-lain. Abu Mijlas berkata, antara maksud melampau ini ialah meminta doa untuk menyamai kedudukan para nabi. Ada tak dalam doa kita dengar, ya Allah berilah kepada aku ni kepahaman nabi-nabi, ilham seperti mereka? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada dengar tak ayah kita doa, ya Allah berilah kepada kami, bukalah kepada kami kepahaman seperti nabi, ilham seperti malaikat. Kita kata itu termasuk tidak. Macam mana kita boleh ilham seperti malaikat? Kita orang. Dan ini ingat molek sikit. Ini bukan saya kata, ini kata Abu Mijlas. Dia kata ulama salaf, maksud melampau ini meminta doa untuk menyamai kedudukan para nabi kita ni. Jangan. Seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu setelah mendengar anaknya berdoa, Sa'ad ni dengar anak dia berdoa, anak dia doa kuat. Dia kata ni, apa dia ni, Sa'ad. Mana cerita Sa'ad ni? Menarik. Dia kata ni, anak dia berdoa, wahai Tuhanku, kepadamu aku memohon syurga dan nikmatnya. Anak syurga tak apa, dan pakaian sutera-suteranya dan semua yang seumpamanya. Aku juga mohon perlindunganmu daripada neraka serta rantai-rantai dan belenggu-belenggunya. Maknanya dia minta dalam doa ni pelik-pelik. Dia panggil, orang panggil minta hak nak syurga tu atas sekali dengan menu-menu. Atas sekali dengan menu-menu dia. Jangan main ni. Maka nak kata di sahabat ni, Sa'ad kata apa? Sa'ad pun menegur anaknya, kamu telah meminta daripada Allah begitu banyak kebaikan, kamu juga telah meminta perlindungan daripada begitu banyak kejahatan. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Akan datang kaum yang melampaui dalam berdoa. Mari di akhir zaman ini akan datang orang yang melampau dalam doa. Dia kata apa? Dia baca doa ni, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah pada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang berlembut. Suara lembut, surah Al-A'raf ayat 55. Beliau seterusnya berkata, cukuplah. Dia ajar anak dia. Saat ni ajar anak dia, ajar anak dia supaya doa dengan doa yang diajar, yang ringkas-ringkas. Apa dia doa dia? Tengoklah kau, katalah kau, Allahumma inni as'alukal jannah
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Senang kata doa pendek ni kan. Ya Allah, aku minta daripadamu, aku mohon syurga dan perkara-perkara yang boleh mendekat aku kepada syurga. Maknanya semua amalan, perkataan, perbuatan dekat syurga kita nak. Tu apa bui kita? Zikir, baca Quran, tadabbur Quran, buat baik, boleh tak? Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, memohon perlindungan daripada neraka dan apa saja yang boleh mendekatkan aku kepada neraka dari segi perkataan dan amalan. Jadi ringkas hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi ini di antara doa yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Doa apa? Doa jangan iktidak dalam doa, jangan melampau dalam doa. Jadi ini di antara melampau dari doa ni. Kata di para ulama, tengok sini. Iktidak dalam doa tu apa benda? Dengar, iktidak dalam doa tu apa benda? Jadi sahabat ni dia pergi dengar anak dia berdoa minta pelik-pelik. Kita pun ada ikut doa pelik. Waktu bulan Ramadan ni ada. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Sambung. Wali faraidika muaddin. Comel aku. Nak suruh iman yang sempurna, menunaikan fardu lagi. Wali afwika rajin, mengharapkan keampunan. Lepas tu minta nak pakai sundusin, nak pakai sutera istibrak, apa nama sutera belaka tu, asali musafa, nak minum madu. Ini termasuk dalam iktidak ataminu ke Tuhan. Boleh. Cukuplah kita minta syurga, padat. Nak gapo lagi? Dalam syurga Tuhan kata aku sedia belaka dah benda-benda yang kamu kira ataminu tu kenapa? Minta maaf lah. Kan? Kita tegur ni apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab mereka ini. Tengok dia kata yang keempat, apa dia maksud iktidak dalam doa, melampau dalam doa tu apa maksud? Iktidak yang melampau juga termasuk mereka yang melampau dalam ibadat dan kewarakan, seperti tidak mau mengambil rukhsah kelonggaran yang telah disediakan oleh syarak. Macam kita ni, kita musafir. Musafir boleh qasar. Kan? Boleh jamak. Aku tak sah, aku nak solat 4 juga. Itu dia panggil melampau juga. Tuhan bagi sedekah kita tak nak ambil. Manakala dalam sifat zuhud seperti orang yang begitu mengharamkan perkara yang baik semata-mata untuk menjauhkan diri daripada dunia. Kenapa tak makan nasi? Tak makan ayam? Tak boleh, kita makan ikan kering je. Padahal dia ada duit. Begitu juga dalam muamalat seperti menyempitkan pandangan ulama yang mengharuskan sistem keuangan hari ini mengikut Islam, dia panggil Islamik keuangan sekarang ni, seperti penggunaan wang kertas dan amalan-amalan yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang ada setengah duit kertas ni tak semang. Nak pakai duit dinar dirham, pakailah awak seorang. Nak pergi beli mana orang nak pakai dinar. Jadi kita kata itu pun tak keras dalam kehidupan. Baik, kesimpulannya doa boleh menjadi iktidak dengan beberapa cara. Tulis itu. Doa boleh menjadi iktidak melampau dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan permintaan yang terlalu terperinci dalam setiap perkara yang didoakan. Sebagai contoh. Dia ni nak pelik sangat. Sebagai contoh, orang yang berdoa minta isteri yang beriman, wara, salihah, berwajah jelita, mata bulat, hidung mancung, tidak kenik, tidak terlalu gemuk. Minta apa dengan Tuhan gitu mon? Dia nak minta, dia doa minta bini, nak hak comel, hak hidung mancung, hak mata sepik, contohnya gigi jonge, gapo lagi dak. Tidak terlalu gemuk. Orang panggil melampau dalam minta. Minta 2 kali cukup. Ya Allah, aku nak minta isteri yang salihah, yang comel, padanlah. Kira apa ya? Comel tu tak kira. Awak tengok comel, gemuk kau kurus kau ikutmu. Atas minat kita. Setengah orang ni minat awak kurus. Setengah orang tu minat awak sihat-sihat sikit. Dia kata awak kurus ni pergi tunggu kayu. Kayu awak gemuk baru berisi. Nak kata apa? Jadi jangan melampau minta. Terlalu perinci sangat macam ni. Aku nak dalam sahabat ni larang anak dia ni. Dia kata nak minta dalam syurga tu nak minta belaka.
Dia kata, aku nak minta syurga, duduk alik kanan. Berapa bilik? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hei, macam-macam tidak fi doa ni. Jadi, sedangkan ia sudah memadai untuk berdoa agar dikurniakan isteri yang salihah, yang cantik, pada dua ya syarat kita nak. Yang pertama, isteri dia salihah, yang kedua juru. Cukuplah tu. Dia minta habis sekali dengan menu-menu. Hai, macam-macam. Yang kedua, doa boleh menjadi melampau, doa yang boleh mendorong perkara yang haram. Ini juga tak boleh. Melampau dia doa. Walaupun ia sendiri bukan sesuatu yang haram, contohnya, berdoa untuk mendapat kekayaan dalam perniagaan, sedangkan urusannya bercampur dengan perkara yang haram seperti rasuah, riba dan lain-lain. Ya Allah, ya Tuhanku, luluhkanlah permohonan saya dengan bank sekian-sekian, sedangkan permohonan itu riba. Maka itu dia panggil iktidak fi doa. Mu tak malu Tuhan ni? Hak Tuhan haram pergi minta dengan Tuhan. Pelik ke tak pelik? Itu melampau. 3, tambah sikit. Tambah. Mendoakan keburukan kepada orang mukmin. Tulis nombor 3 dalam kitab yang tak ada. Mendoakan keburukan kepada orang mukmin. Seperti kita doa, ya Allah, laknatlah orang mukmin. Orang mukmin suruh laknat, kita laknat orang jahat-jahat tu. Hak duduk ganyang umat Islam di Palestin tu, kita laknat. Orang mukmin suruh laknat apa pulanya? Ya Allah, jadi tak boleh. Itu i'tidak dalam doa. Yang ketiga, yang keempat, minta benda yang tidak layak dengan dia. Ya Allah, berilah pada aku kedudukan seperti Nabi, macam malaikat. Tak boleh itu. Itu bukan layak kitanya sebagai hamba Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang beriman, yang taat. Itu tak apa. Tapi kalau nak minta macam Nabi itu bukan di luar daripada kuasa kita. Ingat moleklah dan jangan buat. Yang kelima, 5 dah kita. Iaitulah berdoa dengan suara yang melampau. Bertempik dalam doa, kita kata ini juga termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ia panggil i'tidak dalam doa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah para jemaah sekalian, kita bagilah kepada pelajar-pelajar kita ni supaya belajarlah ilmu, beramallah dengan apa yang kita belajar, doalah secara perlahan, kalau nak zikir pun zikirlah secara baik, jangan duduk bertempik, jangan duduk melau, speka di mulut kita tu letak tepi dulu. Kalau nak zikir, banyak lagi lah. Baiklah. Contoh, beberapa perkara tidak patut untuk kita minta. Dengar ni. Beberapa perkara tidak patut untuk kita minta. Menurut para ulama Islam, antara contoh melampau dalam berdoa itu adalah meminta sesuatu yang tidak sepatutnya. Seperti, nombor 1, berdoa untuk mendapatkan benda-benda yang haram. Contohnya memohon untuk mendapat projek-projek dan saham-saham yang memang diketahui dan pasti terlibat dengan riba dan rasuah. Tak usah duduk doa lah. Pakai senyap-senyap gitu. Tuhan bui-bui tak siap bui tak. Biar. Pergi minta dengan Tuhan pula dah hak haram. Macam kita perli Tuhan. Tuhan muharram riba ni, tapi aku nak bui. Apa perangai lagu ni? Yang kedua, meminta sesuatu yang tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Seperti minta untuk kekal sampai kiamat. Macam iblis. Iblis ni dia minta tak mati sampai kiamat. Kita pun, ya Allah, berilah aku panjang umur, sihat molek sampai kiamat. Boleh. Minta umur 100 tahun boleh lah. Sampai kiamat mana boleh. Yang ketiga, mendoakan sesuatu yang boleh menghilangkan sifat kemanusiaan. Seperti, ya Allah, berilah pada aku hidup, tak perlu makan seumur hidup. Tak payah makan, relax, duduk masjid. Boleh. Manusia ni kena makan weh. Yang keempat, meminta untuk mengetahui perkara gaib, seperti meramal dan melihat masa depan, atau menjadikannya sebagai seorang yang maksum, suci daripada segala dosa. Hak maksum ni Nabi ya. Kita ni, ya Allah, berilah aku ni kuasa seperti Nabi Sulaiman. Dah. Segala jin tunduk pada aku belaka. Boleh. Mengarut lah gitu. Jangan ada. Yang kelima, berdoa dengan sombong dan selamba tidak bersungguh-sungguh. Ni bahaya ni. Berdoa dengan sombong, tak bersungguh-sungguh. Ya Allah, nak bui-bui, aku nak guna ya Tuhan. Kalau Tuhan nak bui, alhamdulillah, terima kasih.
Kalau Tuhan tak nak bagi, tak apa. Dia buat Tuhan ni macam tok penghulu kampung dia. Kita pergi minta dengan penghulu, dah. Tuan penghulu, saya nak ini. Kalau penghulu bagi, terima kasih. Penghulu tak bagi, tak apa lah. Engkau hak awak. Dengan Tuhan jangan buat lagi tu. Tengok ni. Bercanggah dengan tidak bersungguh-sungguh minta dengan Allah Ta'ala, bercanggah dengan keadaan yang sepatutnya kita berdoa pada Allah, yang sepatutnya dengan penuh tawaduk dan mengharapkan. Sebab tu Nabi kata, wal ya'zimil mas'alah. Bila kita minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku nak benda ni. Tapi syarat dia dah, jangan benda haram, jangan benda kenak korang, jangan tidak dalam doa. Kita minta sungguh-sungguh, barulah kita doa. Dan kita mengharapkan Allah kabulkan. Dalam hadis, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mu doa pada Allah Ta'ala, mu yakin Allah Ta'ala terima. Wa'lamu annahu la yastajib doa man min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah Ta'ala tidak kabul doa daripada hati yang lupa, lalai dan lara. Dia berdoa tapi duk mikir mengalai. Ya Allah, ya Tuhan kau beri, tapi hati koyak kau sih. Tuhan tak terima. Hadis ni rawahu At-Tirmizi. Satu cerita, seorang ulama salaf ni dia tengok pemuda ni duk doa. Ya Allah, aku nak bidadari sekian-sekian, tapi tangan dia duk main benda, duk pegang kayu, pegang duk mulut doa. Kata dia Tuhan saya, "Hei syabab, bukan lagu ni mah kahwin dengan bidadari, mu kena berdoa dengan yakin. Minta sungguh-sungguh, bukan duduk main lara lagu ni." Ini dia panggil perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata alhamdulillah. Tamaklah kita dalam bab bersederhana, tidak melampau dalam ibadat, dalam zikir dan dalam doa. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Sederhana dalam aplikasi rukhsah. Rukhsah ni penting ni para pelajar. Apa nak rukhsah? Mana kelonggaran dalam kehidupan kita ni, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat jemaat, ingat selawat Allahumma salli ala Muhammad. Ingat jemaat, ingat baca Al-Kahfi. Ingat jemaat, ingat sedekah. Jadi sedekah kita minggu ni, insya-Allah satu projek yang kita buat, tabung misi dakwah dan kebajikan ke utara Thailand. Nama dia Chiang tadi lah. Nah, tahu dah makna Chiang Mai tu mana apa? Chiang tu makna bandar, Mai tu makna baru. Dia baru itu. Jadi insya-Allah kita akan pergi dalam 2 minggu akan datang. Jadi minggu ni dengan minggu depan kita punya projek untuk ke utara Thailand. Ada 5 pusat dakwah yang kita akan pergi, termasuklah beberapa tempat yang dilanda banjir baru ni. InsyaAllah kita cuba usahakan bawa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ke sana. Jadi untuk tabung ni, tulis nombor akaun Bank Harimau, Maybank itulah bahasa drama, gambar muka rimau kita panggil Bank Harimau. Nombor 5521 1625 0249. 5521 1625 0249. Nama dia Pertubuhan Muafakat Dakwah Malaysia, PMDM, Pertubuhan Muafakat Dakwah Malaysia. Sebarang persoalan boleh tanya Tuan Haji Qasim. Nombor telefon dia 013 631 4355. Dia ni penggerak dakwah kita di sana. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diredai, diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.